Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sambung ayat yang ke-22 surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Dan tak kala Nabi Musa menghala ke arah Madian. Mana pergi menghala ke arah Madian. Menghala ke arah Madian ni jauh. Jauh. Sehingga dikatakan Nabi Musa tak bawa bekal. Nabi Musa pergi itu tak bawa bekal. Tak bawa pakaian, tak bawa apa. Dan tak naik tunggangan apa. Pergi je. Nabi Musa pergi tanpa mesediakan sebarang bekalan. Dan juga tidak ada tunggangan. Maknanya dia pergi itu dengan jalan kaki. Daripada Mesir pergi ke Madian. Madian ni maknanya tempat kaum Syuaib lah. Madian ni tempat kaum Syuaib. Dia berkata, Qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Asa mudah-mudahan Tuhan aku. An yahdiyani bagi tunjuk kepada aku sawa as-sabil, jalan yang betul. Jalan yang betul. Iaitu sini dengan maksud tawakal. Sini dengan maksud tawakal. Nabi Musa bertawakal pada Allah. Dan sehingga sampai tahap tawakal ni dia tak bawa bekal. Dia tak bawa bekal. Pergi. Walamma warada ma'a Madian. Ini setelah sekian lamanya barulah sampai ke Madian. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dia tengoknya situ, dapatinya situ di tempat itu adanya satu puak di kalangan manusia. Yasquna sedang memberi minum kepada binatang-binatang mereka. Binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada, dan dia tengok juga, nampak juga, jumpa juga situ min dunihim, selain daripada mereka yang ramai-ramai itu, imra'atan, adanya dua orang perempuan. Dua orang perempuan ni di depan ni akan beritahunya anak perempuannya Nabi Syuaib. Tadudan, sedang menahan-nahan. Tadudan sini mana menahan-nahan binatang ternak dia daripada nak pergi ke tempat air. Tahan ternakan dia daripada pergi ke tempat air, ke tempat sumber air itu, kerana nak suruh selesainya dulu mereka-mereka yang ramai itu selesaikan. Qala ma khatubukuma, berkatanya Nabi Musa kepada dua orang perempuan. Apa cerita kamu berdua ni? Qalata, berkatanya. Khatubukuma kan kita dah beritahu kan mana bentuk masalah lah. Ni soalan ni bentuk masalah. Masalah apa kamu berdua ni? Nak beritahu masalah apa ni? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Mereka berdua berkata, kami tidak boleh bagi minum lagi binatang ternak kami sehinggalah pengembala binatang ternak itu beredar pergi. Mereka beredar pergi, meninggalkan tempat air itu. Jadi itulah kami sedang tunggu. Pulaknya wa abuna syaikhun kabir.
Ayah kami itu pula syaikhun kabir. Orang yang sudah tua dah. Sudah tua geda dah. Ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Lalu Nabi Musa pun tolonglah mereka berdua itu. Tak ada minta upah apa, tolong. Tolong untuk mereka berdua itu memberi minum kepada ternakan. Selepas tolongnya dua orang itu. Jadi ini tak diberitahulah banyak-banyak mana kira-kiranya benda yang susah jugalah. Thumma tawalla ila zil, kemudian pun dia pun berpaling kembali ke tempat berteduh. Tempat teduh yang dia berteduh di situ. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu berkatanya Nabi Musa selepas daripada berkhidmat. Ini bila kita berkhidmat orang tak bayar kita, mintalah dengan Allah. Bila kita khidmat, orang tak bayar apa pun pada kita. Jadi mintalah pada Allah. Jadi doa dianya, Rabbi inni, wahai Rabbku, ini sungguhnya aku lima anzalta ilayya, akan apa yang engkau nak turunkan kepada aku, min khairin, dari segala kebaikan. Segala apa kebaikan. Min khairin ini mana? Min ayyi khairin. Kan. Daripada apa saja kebaikan. Ia itu. Tak kisah. Faqir, aku ni sangat berhajat. Aku ni sangat berhajat. Lepas tu doa ini, seelok jugalah kita boleh amalkan. Kita amalkan doa. Bila dalam keadaan mana? Bila kita rasa terdesaknya, bila orang tidak menghargai kita, bila orang tu tidak memberi kepada kita yang sepatutnya, tak beri gaji pada kita, tak beri upah pada kita, buat saja, tapi terima kasih pun tidak pun ada juga kan. Berlaku benda-benda gitu tu berlaku. Jadi walaupun kadang-kadang kita kata ikhlas, betul. Tapi betul lah ikhlas. Tapi bila ikhlas, kadang-kadang bentuk kebiasaan. Kebiasaannya, kalau orang itu kaya, kan? Kita ni, dia nampak dah kita ni tolong dia, maka sepatutnya dia memberi sesuatu. Sebab orang yang, mana kalau paling tidak pun sebagai balas hadiah kita. Kita buat secara sukarela, dia balas hadiah kepada kita dengan memberi apa-apalah. Memberi apa-apa. Dan itulah cara dia. Jadi, kalau tidak, akan nampak pelik. Nampak pelik, nampak ganjil lah. Nampak ganjil. Dia orang kaya, kita khidmat free-free saja kepada dia. Benda tu, kalau dia upah, kena bayar mahal juga kira-kira. Tetapi, kita buat sukarela. Kita buat tu, kita tengok dia susah, kita tolong buat. Bila kita tolong buat, dan dia pun memang berkehendak pun, kerana kita tengok dia pun memang susah pun berkehendak, dan dia pula kaya. Tiba-tiba, selepas kita buat sesuatu yang baik pada dia, dia tak bagi upah pada kita apa-apa, jangan rasa kecewa apa, walaupun itu salah lah orang itu. Mana membiarkan orang yang macam memerlukan ini, tidak dipedulikan kan? Maka kita doa minta pada Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang ni, dia boleh sabar daripada meminta. Ada orang ni tak sabarlah. Dia kena minta jugalah. Ni bukan free ni, kan? Tolong. Bila nampaknya orang tu kaya. Kalau orang itu tak kaya, tak ada masalah pun. Tapi bila dia kaya, dia tak beri, akan nampak pelik. Nampak pelik. Kita akan rasa nampak pelik. Nampak pelik. Bila dia orang kaya, kita buat sesuatu yang sampai berpeluh. Kena pula bulan puasa gini lah contoh. Akak barang pula. Barang pula beras ke apa. Akak. Lepas akak banyak pula tu. Banyak pula tu kita tolong dia akak ni apa semua sekali kerana dia tu nampak terdesaknya gitu.
Tapi dia orang kaya. Lepas pada kita akak semua sekali tu, tak, dia pun pakai beres dengan gitu. Dia tak ada bagi apa-apa ko, terima kasih ko, ataupun mana bagi apa-apa sajalah sebagai imbalan dia, upahan dia. Kalau tidak pun sebagai saguah hati, bukan upah, tapi sebagai macam bagi sebagai nak suruh kita suka, tak apa dah. Nak suruh kita suka, tak apa dah. Tapi bila dia tak bagi juga kepada kita, padahal kita ni sepatutnya dapat kan. Dan boleh kalau tidak kita minta? Ya, boleh. Seperti cerita Nabi Khidir kan? Cerita Khidir dengan Nabi Musa tu kan? Cerita Khidir dengan Nabi Musa yang dia baikinya dinding kan? Kemudian dirobohkan dinding tu kan? Jadi ambil dia baiki dinding yang roboh. Dia baiki dinding yang roboh. Yang mana sepatutnya minta upah. Kan? Jadi Nabi Musa kata, kenapa tak ambil upah? Kenapa tidak ambil upah? Mana seeloknya ambil upah. Tapi dia tak ambil upah. Dia tak ambil upah. Jadi boleh ke tidak ambil upah? Ya, boleh ambil upah. Bila kita buat kerja sampai berkeringatnya kita, dia kena bagi. Dia kena bagi pada kita. Lebih-lebih lagi, orang yang kita buat tu adalah orang yang kaya. Nampak senang pada kita. Ya. Maka tak beri apa-apa ni kepada orang miskin yang cuba buat sesuatu pada dia, maka itu salah. Sebab tu dalam hadis, wajibnya orang kaya balas. Wajib. Orang miskin kalau tolong orang kaya, maka orang kaya wajib balas. Wajib balas. Hukumnya wajib balas. Dia berbeza orang sama-sama kaya, buat baik kepada satu orang dengan beri hadiah ke apa, tak wajib balas. Itu tak wajib balas. Ya. Ataupun orang kaya buat baik kepada orang miskin. Orang miskin wajib balas? Tak. Tetapi kalau orang miskin yang buat baik, memberi sesuatu kepada orang-orang kaya, maka orang kaya wajib balas. Wajib. Dia tak boleh biar. Sebab orang miskin ni kadang-kadang dia tak minta pun. Dan nampak tak beri, kita ni bukan peminta sedekah. Kita pun pergi terus pergi tak caralah dia. Ya. Maka dia tu maknanya sepatut bertanggungjawablah bila kita pergi kerana nak tolong dia, maka pergi nak tolong dia, sepatutnya dia tolong kita. Sepatutnya dia membalas budi kita. Sebab balas budi bagi orang kaya terhadap orang miskin itu adalah wajib. Itu seperti mana dalam hadis. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ini istijabah. Doa, bila berdoa Allah Taala pun beritahu pada kita terus cerita istijabah. Allah Taala ni dia tidak sia-siakan orang yang susah. Ya. Yang berdoa minta pada Allah Taala pasti Allah Taala akan makbulkan. Lepas tu bila kita dalam keadaan susah, ingat cerita Nabi Musa. Nabi Musa ni sehingga diberitahu dalam kitab tafsir, makanan tak ada. Kenderaan tak ada. Semua tak ada. Dia pergi dengan sorang-sorang dia jalan pergi. Sampai jauh tu Madian, daripada Mesir ke Madian, jauh. Kemudian sampai situ buat kerja pula free. Buat kerja free, tak ada orang bayar upah. Mana dia tolong secara sukarela. Lepas tolong tak ada apa-apa, dia tak ada minta nak suruh bayar upah apa, dia pun pakai pergi. Maka sini Allah Ta'ala nak beritahu, kalau dia tak minta sekalipun, bila dia minta dengan Allah Ta'ala, pasti dia minta dengan Allah Ta'ala itu tidak akan kecewa. Tak akan kecewa seorang yang minta dengan Allah Ta'ala yang maha kaya. Minta dengan orang kaya, boleh jadi kita kecewa. Tapi minta dengan yang maha kaya, tak akan kecewa kita. Tak akan kecewa. Maka faja'at ihdahuma, maka datanglah salah seorang daripada dua orang perempuan itu. Tamshi berjalan ala istihya dengan malu-malu. Jalan malu-malu. Malu-malulah kerana anak dara lagi. Qalat, dia berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia kata, sungguhnya ayah aku panggil kamu
untuk bagi balas upah. Nak bagi balas upah. Dia minta tadi? Tak minta. Ya, Nabi Musa tak minta pun, tu minta dengan Allah Ta'ala. Jadi nak bayar upah, masaqai talana perbuatan baik kamu yang memberi minum untuk kami. Memberi minum akan ternakan kami itu untuk kami. Falamma ja'ahu, maka tak kalanya Nabi Musa pergi jumpa dengan Nya situ adalah Nabi Syuaib lah. Yang orang tua tadi adalah Nabi Syuaib. Wa qassa alaihi alqasas. Lalu dia ceritalah kisah-kisah dia, kisah hidup dia. Ceritalah kepada Nabi Syuaib. Qal, berkatanya Nabi Syuaib, nak memujuknya hati Nabi Musa. La takhaf, kamu tak perlu takut dah lagi. Ya, kamu duk takut akan Firaun tu, tak perlu takut dah lagi, kerana sini bukan tempat Firaun. Najauta minal qaumil zalimin, kamu sudah terselamat daripada wilayah jajahan kaum orang yang zalim. Kerana sini orang itu bukannya Firaun. Kerana sini kamu berada di negeri yang aman daripada Firaun. Qalat ihdahuma ya abatista'jir. Berkatalah salah seorang daripada perempuan itu, berkata, wahai ayahanda, istajir, ambillah dia ni buat kerja, buat jadi orang kerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baiknya orang yang nak diambilnya, kamu nak ambilnya buat kerja itu adalah orang yang kuat lagi amanah. Amanah lagi yang boleh dipercayai. Qala ini, berkatanya Nabi Syuaib, ini uridu an unkihaka ihda banatai ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Sungguhnya aku inginnya menikahkan kamu dengan salah seorang daripada di kalangan dua orang anak perempuan aku. Hatainya ini. Alas itu dengan mas kawin. Mana kamu ni tak perlu bayar dengan wang ringgit lah. Tapi mas kawin dia adalah anta'jurani, kamu bekerja dengan tu bayar mas kawinnya. Sama niya hijaj, 8 kali haji. 8 kali musim haji. 8 kali musim haji ini mana maksudnya 8 tahun. 8 tahun. Fa in atmamta 10, maka sekira kamu sempurnakan 10 tahun, fa min 'indik, maka ia itu adalah ihsan daripada kamu lah. Itu ihsan tambahan daripada kamu secara sukarela daripada kamu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, dan tidaklah aku nak buat susah pada kamu. Maka ikut kamulah. Dan jangan risau, satajiduni insya-Allah minas salihin. Kamu akan dapatinya aku ni insya-Allah termasuk di kalangan orang yang buat baik. Orang yang buat baik. Salihin mana orang yang buat baik. Mana orang yang baik-baiklah. Aku ni adalah termasuk di kalangan orang-orang yang baik-baik, yang boleh dipercayai sebagai orang yang baik. Mana kalau kamu nak buatnya aku ni sebagai sahabat, teman kamu, maka akulah yang baik. Kalau kamu nak anggapnya kalau dalam bab janji pula, maka janji itu akulah yang baik, yang boleh menepati janji. Jadi qala dzalika baini wa bainak, dan itulah katanya Nabi Musa, dzalika baini wa bainak, itulah dianya di antara aku dan kamu. Yakni perjanjian. Seperti itulah. Yakni 8 tahun. Yakni 8 tahun. Ayyamal ajalai, yang mana daripada dua tempoh tadi itu, mana Nabi Musa tak buat keputusannya. Ini pun nak beritahu kita, kalau kita ni tak tahu keputusan, jangan beritahu keputusan. Tak payah beritahu. Maka buatlah ta'liq. Buat ta'liq. Kita tak tahu keputusan yang mana satu, berbelah bagi, maka jawapan kita adalah bentuk berbelah bagi. Bentuk dua. Jadi, ayyamal ajalai, mana saja tempoh daripada dua itu, qadai itu yang aku lunaskan,
yang aku tunaikan itu, yang ikut dijanjikan untuk bayaran mahar itu, fala udwana alayya, maka tidak jadinya permusuhan yang hendak dimusuhi ke atas aku. Yakni, maka tidak perlunya dituntut dah lagi. Dengan aku, akan tambahan-tambahan itu mesti kena tambah ke apa, tidak perlu. Tidak boleh dah lagi. Kerana Nabi Musa kira tengok dulu. Tengok dulu. 8 tahun beres. Mana salah satu tu maknanya semestinya 8 tahun tu sudah. Tapi yang 10 tahun tak confirm. 8 tahun tak confirm. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah Ta'ala lah yang sebagai wakil yang menyaksikan atas apa yang kita semua sekali ini bercakap ni. Allah Ta'ala lah sebagai saksi. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Maka tak kalanya Nabi Musa selesaikan tempoh ajal dia tu. Mana tempoh masa yang dia nak kena berkhidmat itu. Duduk bersama dengan Nabi Shu'aib itu. Yang ini disempurnakan 10 tahun. Disempurnakan lebih 10 tahun. Wasara bi ahlihi. Maka setelah itu dia pun keluarlah. Dengan ahli keluarga dia menuju ke tempat lain. Menuju sini, menuju ke tempat lain. Selepas pada itu, dia melihatnya, anasa min janibit tur, dia terlihat di kawasan yang jauh, di kawasan Bukit Tur itu, adanya api. Di hujung Bukit Tur itu nampaknya ada api. Qala li ahlihim kuthu, lalu dia berkata kepada ahli dia, pada ahli keluarga dia, kuthu, kamu duduk sini sekejap. Ini anastu nara, aku ni ternampaknya api. La'alli atikum minha bi khabarin. Mudah-mudahannya aku dapat membawa kepada kamu sebarang berita. Au jadwati minan nar, ataupun bara nyalaan api. La'allakum tastalun. Mudah-mudahannya kamu semua dapat memanaskan diri daripada kesejukan malam ini. Falamma ataha nudiyami syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa. Inni anallahu rabbul alamin. Maka tak kalanya dia datang ke tempat itu, diseru, dipanggillah dia, yakni daripada Allah Ta'ala lah. Min syati'il wadi, di kawasan penjurunya lembah yang kanan. Di satu tempat yang diberkatinya pokok, kawasan pokok itu. Mana di kawasan pokok itu ada seruan yang menyebut, Ya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Akulah Allah Tuhan Rabbul Alamin. Dan dipendekkan ceritanya, wa an alqi 'asak. Cerita panjang-panjang itu ada di dalam hal lain kan, dalam surah Taha dan sebagainya. Wa an alqi 'asak. Hendaklah kamu lemparkan tongkat kamu itu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Maka tak kala dia melihatnya, tongkat dia yang jadi ular itu bergerak-bergeraknya, bergerak kencang. Seakan-akannya dia itu adalah ular yang kecil. Padahal dia itu adalah ular yang besar, bergerak kencang seperti mana ular yang kecil, mana nampaknya bahayalah. Walla mudbira. Maka dia takut dengan lari. Berpaling lari ke belakang. Berpaling punggung, lari. Walam yu'aqib, dan sama sekalinya dia tidak menoleh. Ya Musa, kalau Allah Ta'ala pun panggil, wahai Musa, akbil, mari sini balik. Wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Innaka minal aminin, sungguhnya kamu ni termasuk di kalangan orang yang mendapat keselamatan di sini. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Dan hendaklah kamu seluknya tangan kamu
fi jaybika, kamu selup masuknya tangan kamu fi jaybika, di kawasan belahan dada, belahan baju lah, dada, kawasan dada. Kamu takhruj bayda, kamu dapat keluarkan, kamu akan dapat keluarkan cahaya yang putih bersinar, min ghairi su', tanpanya adanya cacat, tanpanya adanya sesuatu yang buruk, yang cacat padanya. Wadmum ilaika janahaka minar rahb, dan hendaklah kamu kepitkan kepada diri kamu. Apa dia? Janahaka. Janahaka sini sayap. Sayap-sayap ni kalau burung maknanya sayap lah. Kalau manusia maknanya tangan. Kalau manusia makna dia tangan. Maka janahaka sini dengan mana tangan. Ada setengah ulama dia terjemah situ ketiak. Dia terjemah situ ketiak. Tapi sini yang dipilih sini adalah tangan. Janahaka minar rahbi, karena takut. Mana sekiranya kamu takut. Sekiranya kamu takut, buat lagi. Kepitlah tangan kamu ke tubuh kamu, masuk celah itulah yang kamu seluk tu. Kemudian niscayanya ia akan menghilangkan takut tadi. Menghilangkan takut tadi. Yang kamu takut tadi. Lebih-lebih lagi yang takut kerana ular tadilah. Fadhanika burhana min rabbika ila fir'auna wa mala'i. Maka ini duanya mukjizat. Dalil mukjizat lah. Burhana ni adalah dua dalil mukjizat min rabbika, daripada Rabb kamu, untuk disampaikan kepada Firaun dan juga pembesar-pembesar dia. Innahum kanu qauman fasiqin, sungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Qala, katanya Nabi Musa, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Rabb aku, sungguhnya aku sudah bunuhnya di kalangan mereka adanya satu orang, maka aku takutnya mereka itu akan balas bunuhnya aku. Wa akhi Harun wa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarida an yusaddiquni. Dan ni saudara aku Harun, dia lebih fasihnya bercakap daripada aku. Fa arsilhu ma'i yarida, maka hatta utuskan juga dia ni jadi rasul bersama dengan aku, ridaan sebagai penolong, yusaddiquni, yang nak membenarkan dakwah aku ini. Inni akhafu an yukadzibun, sungguhnya aku khawatir mereka itu akan mendustakan aku, kerana mereka itu hampirnya tidak faham apa yang aku kata. Tapi kita dah jawab dah kan, dalam surah Taha tu ada kan, yang perkataan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa sudah Nabi Musa doa. Dan Allah Ta'ala sudah makbulkan. Dan Allah Ta'ala sudah makbulkan doa Nabi Musa itu. Lalu Allah Ta'ala baginya, mereka itu faham, yafqahu qawli, jadi faham. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Qala, katanya Allah Ta'ala, sanashuddu adudaka, pasti kami akan kuatkan kamu. Kuatkan kamu. Adudaka itu dengan mana nafsaka, diri kamu. Kami akan kuatkan kamu bi akhika, dengan saudara kamu itu. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami akan mengadakan buat kamu berdua sultana. Sultana mana dalil yang kuat dan juga kehebatan. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka itu tidak ada jalan untuk menyakiti kamu berdua. Tidak ada jalannya mereka itu boleh menyakiti kamu berdua. Kerana bi ayatina, kerana ayat-ayat kami. Antuma,
Situ takdirnya idhaba. Takdir dia idhaba. Itu pergilah kamu berdua bi ayatina dengan ayat kami. Antuma. Kamu berdua wa manittaba'akumal ghalibun. Dan juga orang-orang yang ikut kamu berdua. Al-ghalibun yang pasti akan menang. Al-ghalibun ia akan menang. Tapi kalau tidak ada takdir idhaba tu dah cukup dah. Boleh dah lah. Tak ada takdir idhaba pun tak ada masalah. Wa yasiluna ilaikumah bi ayatina. Kerana tidak dapat menyakiti kerana adanya mukjizat kami. Kerana adanya dalil bukti jelas kami. Yang mana kamu berdua dan juga pengikut kamu berdua adalah orang yang akan menang. Dan bila yang akan menang, maka tidak akan ada yang boleh menyakiti kamu dah lagi sekarang. Falamma ja'ahu Musa bi ayatina. Maka tak kalanya datangnya Nabi Musa pergi kepada mereka bi ayatina dengan membawanya ayat-ayat kami bayyinatin yang memberi jelasnya akan keesaan Allah Taala. Qalu mereka berkata ma hadza illa sihrun muftara. Tidaklah ini melainkan sihir yang direka-reka. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Dan kami tidak pernah dengarnya akan ini dakwah yang kamu sampaikan fi aba'inal awwalin, pada kalangan tok nenek kami yang terdahulu. Wa qala Musa, berkatanya Musa, Rabbi a'lamu bima jaa'a bil huda min 'indihi wa ma takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Rabbi Tuhan akunya lebih tahu akan siapa yang datang dengan membawanya petunjuk min 'indihi yang daripadanya. Wa man takunu lahu 'aqibatud dar, dan siapakah yang buatnya akan mendapatnya balasan yang baiknya, balasan tempat yang baik di akhirat, di dunia dan di akhirat kelak. Innahu la yuflihuz zalimun, sungguhnya tidak berjayanya orang zalim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Berkatanya Fir'aun, wahai mala'u, wahai pembesar-pembesar sekalian, ma'alim tu, aku tidak mengetahuinya, lakum kamu ni memiliki sebarang ilah, sebarang Tuhan yang layak disembah, ghairi yang selain pada aku. Fa'auqid li ya Haman, maka bakarlah untuk akunya wahai Haman akan tanah itu, yakni nak buat bata. Faj'alli sarhal la'alli, supaya dapatnya dijadikan, dibinakan buat aku. Sarha sini mana bangunan yang tinggi, la'alli mudah-mudahannya aku attali'u ila ilahi Musa, aku dapat melihatnya Tuhan Musa. Wa inni la'azunuhu minal kadhibin, karena aku ni yakin dia ni termasuk di kalangan orang yang berbohong. Maka inilah dalil yang jelas ya. Dalil yang jelas Nabi Musa zaman Firaun tu, Firaun tu tidak buat piramid. Ini dalil yang jelas Firaun tidak buat piramid. Sebab ini daripada bata. Bata daripada bata tanah. Yang dibuat dengan bata tanah ada. Ada. Di mana? Di Mesir juga. Di piramid. Ya, ada. Ada je. Tapi bata-bata kecil lah. Bukan batu-batu besar tu. Batu-batu besar tu bukan dibuat oleh puak-puak Firaun. Tidak. Iaitu umat yang lain. Dan yang dikenali oleh puak-puak Firaun yang apa? Ad wa Samud. Ad dan Samud. Mereka ni mewarisi daripada Ad dan Samud. Firaun ni mewarisi ilmu daripada Ad dan Samud. Sama ada warisi tempat dan ilmu. Tempat dan ilmu. Maka sebab itulah, ia itu ada kaitan. Ada, tapi duduk tumpang situ lah. Dan bukan dia saja. Rom pun buat juga situ. Kan? Sebab sekarang ni kalau pergi kaji di piramid tu, Pokok Rom pun tumpang juga situ. Pokok Rom. Kan? Rom pun pergi tumpang juga. Dia buat juga binaan juga situ. Karena tak tahu kenapa orang dulu-dulu, bila dia jadi pemerintah yang besar, dia suka tumpang di tempat-tempat yang bersejarah gitu.
Dan dia klaimnya ini adalah daripada dia. Dia klaim gitu. Tumpang nama lah. Bila tumpang nama. Jadi orang mari ke Mesir, orang nampak, oh hebat. Jadi seolah-olah mari daripada dia. Tapi bukan daripada dia. Maka ini antara jawapan balas, bukan daripada Firaun. Bukan daripada puak Firaun. Kalau puak Firaun, dia buat dengan batu tanah. Bukan dengan batu granite. Yang piramid itu adalah batu granite. Yang ini pula adalah batu bata. Batu bata tanah. Batu tanah ni dia lain dengan batu granite. Ya, batu granite tu batu kerah tu lah. Ya, batu yang kerah tu itu tak mungkinnya dibuat oleh Firaun. Sebab tu bila diceknya alat nak buat pun tak ada. Tak jumpa cari alat buat. Dia kata dia buat dengan tali lah, buat campur dengan air lah. Dia tipu gitu. Orang zaman sekarang ni nak buat apa susah. Boleh dia tiba-tiba dia kata puak-puak Firaun buat. Puak-puak Firaun buat. Lepas tu mana dalil? Tak ada. Tak ada dalil. Dalil tak ada. Dan orang ni kadang-kadang bila tak ada dalil, dia pun reka. Dia kata puak-puak kita ni, Mesir ni, puak-puak Firaun, dia dah besar Firaun. Dia dah besar Firaun. Jadi yang peliknya sampai semua orang-orang hak pengkaji pun pelik. Kenapa orang duduk sibuk sangat nak suruh jadinya pembuat dia tu adalah Firaun? Kenapa nak suruh nak mesti kena Firaun juga? Kenapa Firaun itu dianggap sebagai pembuat dia? Dia bersungguh sangat. Bila dikaji-kajinya kerana etis saja. Tu je. Kerana nak menafikan orang gegasi. Tu je. Nak nafikan orang gegasi. Kerana bila dapat nafikan orang gerasi, maka tak ternafinya manusia ni asal dia daripada beruk. Asalnya daripada beruk. Kalau manusia ni mari daripada besar, besar ni biasalah akan jadi kecil. Dia tidak akan jadi besar ni besar gitu. Dia akan jadi kecil. Kan? Gitulah kebiasaan. Kan? Mana makhluk Allah Taala ni Allah Taala buat gitu. Daripada besar-besar, kecil. Dia jadi kecil. Ya. Mana ada yang jadi kecil. Ayam tu sampai ayam kapan ada, ayam serama ada. Itu kecil je. Ayam tu kecil. Ya. Jadi ayam pun jadi yang kecil-kecil, kontok-kontok. Jadi gitu. Manusia pun gitu. Dia bukannya daripada beruk tu tiba-tiba jadi besar gitu. Tidak. Bulu jadi tak ada. Last sekali tinggal pun. Rambut sajalah apalah. Itu bohong. Maka semata-mata nak elok benda ni, sanggup dia pergi tipu ya. Tak ada orang gerasi. Bila sebut kata cerita gerasi ni, kalau cerita dongeng ada. Kan? Ada hak guna apa tu? Hak kacang bin tu kan? Kacang bin hak naik pergi gerasi atas langit. Tu percaya pula apa dia. Tapi kalau cerita hak gerasi sebenar ni, ni yang tak percaya. Sebab tu gerasi ni adalah benda yang sudah pupus tidak ada. Tetapi semua negara, semua bangsa ada cerita gergasi. Sampai bahasa gergasi tu ada. Kan bahasa Melayu kan? Kita panggil gergasi. Kenapa? Kita panggil gergasi. Makna bahasa tu ada. Bahasa ada, maknanya barang tu ada. Gergasi ni, kita bila sebut kata gergasi, nama tu ada disebut tak? Ada. Bila ada, mana asas sini? Ada sini. Ada, gergasi tu ada. Sebab kita kata penguin. Penguin ni ada di Malaysia. Tak ada penguin di Malaysia. Sebab tu guna nama orang lain. Guna bahasa orang lain. Penguin. Kan? Harimau. Kenapa kita panggil harimau? Kan? Kenapa kita tak panggil tiger? Sebab harimau tu ada tempat kita. Benda yang ada tempat kita, kita ada panggilan nama. Kita ada panggilan nama. Ataupun dikenali oleh orang kita. Mana bahasa kita ni sudah makruf benda tu, maka dia adanya jadi bahasa. Jadi bahasa. Maka semua negara ni ada cerita gergasi. Semua negara ada cerita gergasi. Orang sehingga cerita jadi cerita dongeng-dongeng. Ya. Dan kita tak nafi dan kita percaya adanya kaum Ad. Adanya kaum Ad. Dan kaum Ad saja, tidak semestinya. Tidak semestinya kaum Ad saja. Tidak semestinya kaum Ad saja. Sebab dikaji itu Samud tu pun juga ada juga gergasi. Samud pun ada gergasi juga. Tetapi golongan dia tu lebih kecil daripada Ad. Maka kecil dia setara mana wallahualam. Kecil dia setara mana tu wallahualam. Maka orang-orang etis ni, golongan yang tak percaya pada Tuhan ni, golongan zindik ni, dia panggil zindik.
Golongan zindik ini ni, dia gunalah dalil akal mereka nak menafikan gergasi. Mana ada gergasi? Kalau ada mesti ada tulang dia. Kena ada tulang mana? Macam mana kita nak kena ada tulang ya? Benda yang beribu-ribu tahun lama. Macam mana nak ada tulang? Nak ada tulang tu macam mana? Nak jumpa mana nak tepi jalan gini? Mana boleh kita jumpa tepi jalan gini? Kalau manusia mati gitu pun lama-lama pun hancur dah mayat dia. Ya? Tulang dia pun hancur tak tahu mana dah. Tinggal-tinggal pun kalau tinggal pun sulbi pun kita tak tahu apa. Kan? Maka orang kita ni golongan-golongan etis je lah. Nah, golongan-golongan etis dan ada juga golongan pemikir kita ni pun juga yang sokong pendapat-pendapat gini. Mana tak mungkin ada, itu adalah cerita-cerita dongeng. Jangan. Sebab tu kalau kita pergi buat secara qat'i kata Firaun yang buat, macam mana pula cerita ni? Kenapa dia kena buat bangunan tinggi tu, dia tak buat dengan batu yang dia ambil batu yang besar tu? Dan dia boleh buat piramid. Kenapa? Lepas tu kalau orang tafsirkan Sarha situ dengan makna piramid, itu memang salah. Orang yang tafsir gitu. Tu dia guna akal fikiran dia, ra'i. Dalam Quran ni tak ada sebut pun. Buat piramid tak ada sebut pun. Firaun bukan buat piramid, tak ada sebut. Buat piramid, tak ada. Padahal piramid tu sampai sekarang ni ada. Kenapa tak dibanggakan dalam Quran? Cerita piramid. Masa zaman Nabi Musa ni. Kita temu di piramid lah. Apa tu? Kalau cerita-cerita zaman dulu pun, yang akan sebutnya, masa tu Musa duduk balah ni pun, duduk balah dekat piramid. Duduk tengah orang buat kerja. Pokok Bani Israel tu duduk tengah buat piramid. Didakwa sebagai orang jadi hamba abdi untuk buat piramid. Siapa dia? Golongan Bani Israel. Dah kalau dia tu untuk buat piramid, lama dah lah di Israel ke mana ke, akan buat piramid juga. Sebab apa? Kan keturunan dia, Bani Israel ni. Takkan tak ada ilmu tu. Mana ilmu ni tak ada. Tak ada. Ilmu ni tak ada. Firaun pun tak ada ilmu. Firaun pun tak ada. Dan tempat nak buat kuari dia pun ada. Dan tidaknya guna batu. Guna batu besar tu. Bukit tu, dia belah bukit tu, dia ambil buat piramid. Maka kita nak pergi kata, Pok Firaun buat, itu salah. Salah. Pemikiran yang salah. Lepas tu, tengok dalam Al-Quran, ada lah? Tak ada. Fa'uqid li ya Haman. Mubakar untuk aku. Apa dia? Alatin, mana? Tanah. Bakar tanah untuk buat batu. Besar nak buat. Lepas tu yang dia buat ada sekarang ni. Ada. Memang ada. Bangunan piramid yang dia tiru. Dah lah, udah. Tak seperti mana piramid yang ada tu yang permukaan dia licinnya apa semua sekali. Halusnya cara buatan dia. Dengan seni buatan dia tu sangat halus. Nak dibandingnya buatan pok-pok Firaun dengan kasar dia. Bukan dia reti, tak reti pun. Itu adalah dakwaan orang zaman sekarang. Dan dakwaan ini kita kena buang. Jadi kenapa jadi besar sangat? Kerana nak nafi ya. Nak suruh kita ni kekal percaya pasal beruk. Saya ingat masa zaman kecil dulu saya pun duk belajar alam dan manusia tu. Alam dan manusia tu dah ajar masa beruk kan. Cikgu-cikgu kita dulu Malaysia ni ajar kepada manusia sekarang ni kalau zaman saya dulu mana dia ajarnya kita ni asal daripada beruk. Sampai kita dulu pun kita ni memang ada asal daripada beruk lah. Memang kita rasa gitu. Dah cikgu ajar kan. Takkanlah cikgu nak tipu. Takkan cikgu nak tipu. Dan dalam buku pula tu, ada dalam kitab pula tu kan. Dalam buku kan mana ada dalam kitab. Bila ada dalam buku-buku sekolah pula tu, mestilah betul. Lepas tu ajar beritahu, kita ni yang daripada beruk. Oh, kita ni yang daripada beruk. Kita pun fikir. Tapi pelik lah. Daripada Adam ada, daripada beruk ada. Daripada Adam ada, daripada beruk ada. Dan inilah yang dia tanam ni fikrah. Dia tak suruh kita sesat, tapi dia tanam dulu. Kita mungkin tak sesat, anak cucu kita mungkin sesat. Anak cucu kita mungkin sesat. Kita tak sesat. Seperti mana zaman Nuh dahulu. Dulu mereka bukan semuanya patung. Dulu duduk depan gambar ya. Duduk depan gambar. Saja nak ingat orang zaman dahulu. Tu je, duduk gitu ya. Oh, ada gambar. Lepas gambar, apa salahnya kita buat patung pula. Baru nampak real. Kan? 3D, 4D ke, 7D ke pula. Kan? Mana nak buat tu biar nampak bentuk molek. Kan? 360 mana nampaknya semua bentuk dia. Patung tu. Patung tu dia buat asalnya hanya untuk
Tugu saja. Dan seperti mana tempat kita sekarang ni kan, tugu negara ke apa ada kan? Tu je asalnya. Nak buat tugu negara ya. Nak buat tugu. Lama-lama selepas pada tugu ni, dia akan jadinya sembah. Selepas pada tugu ni, mana marinya pada anak cucu pula. Lepas mari pada anak cucu, oh mereka ni kalau tok nenek kita dulu, kalau ada masalah apa, dia mari duduk sini. Ni mesti mana orang-orang ni adalah wali-wali. Wali-wali ni mesti berkat. Maka dia pun ambil berkat situ. Mula-mula ambil berkat. Mula-mula ambil berkat. Last sekali minta terus. Ambil berkat pun syirik dah. Kan? Kemudian lagi melampau lagi tawasul dengan ruh pula, dan lebih setelah daripada tawasul dengan ruh, minta terus dengan ruh. Maka jadilah penyembahan berhala. Habis itunya la'alli atau ni habis itu wa inni la uzunuhu kadhib wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Dan khulasahnya Firaun tu, dia ni jenis sombong. Firaun ni jenis sombong. Dia dan juga tentera-tentera dia ni menyombongkan diri di atas muka bumi. Bighairil haqq, tanpa kebenaran. Dengan cara yang tidak benar. Wa zannu, dan mereka itu menyangka annahum ilaina la yurja'un. Mereka ni kepada kami, mereka itu tidak kembali. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Ini dalilnya Firaun masuk sekali kena azab. Kena azabnya. Fa akhadnahu, lalu kami mengazabkan Firaun. Situ Firaun. Wa junudahu, dan juga tentera-tentera dia, puak-puak dia. Fanabadnahum, lalu kami lemparkan mereka itu ke pantai, ke laut, ke pantai. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Jadi tadi fanabadnahum, asal maknanya lepas itu. Tapi sini dengan mana alqaina, kami lempar masuk. Lempar masukkan mereka dan kami tenggelamkan mereka ke dalam laut. Kami tenggelamkan mereka di dalam laut. Aghraqna, alqainahum wa aghraqnahum. Kami lemparkan mereka dan kami tenggelamkan mereka fil bahari, di dalam laut. Yam situ dengan mana-mana laut. Fanzur, maka perhati tengoknya. Kaifa kana akibatuz zalimin. Bagaimana akibat kesudahannya orang yang zalim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka itu jadi imam-imam, ketua-ketua. Pemimpinlah. Yad'una ilan nar, yang menyeru ke arah neraka. Dialah jadi ketua. Firaun ni jadi ketua yang menyeru orang ramai ke arah neraka. Wa yaumal qiyamati la yusarun, dan pada hari kiamat kelak la yusarun, mereka itu tidak diberi tolong apa-apa. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'anah, dan kami sertakan buat merekanya fi hadhihi dunya, di dunia ininya terkenanya laknat, kutukan. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat kelaknya mereka itu mendapat laknat yang menjauhkan mereka itu daripada, mengusirkan mereka itu daripada rahmat Allah. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan benar-benarnya kami sudah berikan kepada Nabi Musa al-kitab, yakni kitab Taurat, min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah, ba'di mana setelah, mas itu masdarilah, setelah daripada ahlaknal qurun, kami membinasakan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu ni maknanya Nuh, Ad, Samud, kaum Lut, itulah makna dia. Dan juga yang selain daripada mereka.
Basaira linnas. Bentuk peringatannya buat manusia. Sebagai dalil bukti untuk bagi nampaknya pada manusia, bagi nampak jelas akan kebenaran. Wa hudan, dan ia juga sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan juga sebagai rahmat. La'allahum, dan juga rahmat. La'allahum, mudah-mudahan yang mereka itu, supayanya mereka yatadzakkarun, dapat ambilnya peringatan itu. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Dan tidaklah, ini jumlah mu'taridah. Dan tidaklah kamu ya Muhammad berada di tepi barat, tepi barat, tepi baratnya Tur, tepi baratnya Gunung Tur. Idh qadayna ila Musa al-amr, tak kala kami memberikan perintah kepada Nabi Musa. Wa ma kunta minasy syahidin, dan tidaknya sama sekali yang kamu ni termasuk di kalangan orang yang menyaksi tengok ketika itu. Jadi macam mana kamu tahu? Kamu tahunya melalui wahyu. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Akan tetapinya kamilah yang mencipta awalnya umat-umat itu. Fatatawala 'alaihimul umur, maka berlalulah umur mereka yang panjang, masa yang panjang buat mereka. Yakni fanasu dzikrallah, lalu mereka meninggalkan ingat pada Allah. Mereka tu jadi lupa akan Allah. Wa ma kunta thawiyan, dan tidaklah kamu ya Muhammad berada di Madian. Kamu berada di Madian, tatlu alaihim, yang mana kamu dapatnya membacakan kepada mereka. Alaihim sini kepada mereka sini ahli Mekah. Ayatina, akan ayat-ayat kami. Kamu bukannya ada di Madian itu, tapi kamilah, Allah lah. Walakinna kunna mursilin, akan tetapinya kamilah yang memberi utusan. Kamilah yang utuskan utusan, melantik jadi rasul itu. Dan termasuknya kamu. Wa ma kunta bijadibit turi idza nadaina walakin rahmatan min rabbika litudira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Dan tidaknya kamu berada di tepi gunung Tur itu, idza nadaina, tak kala kami panggilnya, kami menyeru. Ketika kami menyeru Nabi Musa di situlah. Walakin rahmatan min rabbik, akan tapi ia adalah rahmat daripada Tuhan kamu, yakni Al-Quran itu. Itu dira qauman ma atahum min nadirin, supaya kamu dapat memberi peringatan kepada kaum yang mana tak pernah datangnya pada mereka sebarang pemberi peringatan min qablika, sebelum daripada kamu ada. La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka itu mengambil peringatan. Sini takhwif duniawi, ancaman azab dunia. Laula sini dengan makna harf imtina. Ini kena tanda lah. Harf imtina. Laula hak seterusnya itu dengan makna huruf tahdid dia panggil. Huruf tahdid. Jadi laula tu mana kalau tidak. Laula yang mula-mula tu kalau tidak. Laula kedua tu mengapa tidak? Mengapa tidak? Jadi sini kalaulah tidak, perkataan mereka ketika mana antusibahum, menimpa pada merekanya musibah. Musibah apa? Bima qaddamat aidihim. Mas itu adalah syirik dan ma'asi. Mas itu adalah syirik dan juga maksiat. Itu disebabkan tangan-tangan mereka yang lakukan.
Jadi diri mereka yang melakukan sendiri. Iaitu apa dia? Syirik lah. Dan juga pendurhakaan secara, pada Allah Ta'ala semua sekali. Secara am. Fayaqulu, lalu mereka berkatanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula, mengapa tidak? Arsalta ilaina, kamu hantarnya kepada kami. Rasulan rasul, seorang rasul. Fanattabi'a ayatika, lalu kami dapat ikutnya ayat-ayat kamu itu. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami jadi termasuk di kalangan orang yang beriman. Jadinya sininya Allah Ta'ala tidak mahunya ini sebagai alasan. Ini sebagai alasan. Maka inilah hakikat sebenarnya kenapa Allah Ta'ala hantar Rasul. Supaya tak adanya alasan ini yang mana dia beranggapan, kenapa tak hantar Rasul? Kenapa tak hantar Rasul? Buat alasan. Dan hantar Rasulnya, maksud dia adalah Al-Quran. Nak suruh hantarnya Al-Quran, nak suruh hantarnya wahyu. Dan bila Al-Quran dan wahyu terjaga, maksud dia tu sampai. Maka Al-Quran dan hadis ada sekarang ni? Ada. Dah, maka sini maksud dia sampai. Maka perlu ke Rasul lain? Tak perlu dah. Maksud sudah sampai. Maksud tu sudah sampai. Maka sebab itulah kita sekarang ni diuji. Kita ni nak beriman dengan Rasul ke tidak? Orang yang beriman pada Rasul, dia akan ikut Al-Quran. Orang yang tak beriman dengan Rasul, dia tidak akan ikut dengan Al-Quran. Kalau yang tak beriman. La'allahum, ya, habis itu, falamma ja'ahumul haqqu min 'indina, maka tatkala datangnya kebenaran sungguhnya, yakni Al-Quran min 'indina, daripada kami. Qalu, mereka berkata, laula utiya mithla ma utiya Musa, mengapa tidak pula diberikan seperti mana diberikan kepada Nabi Musa? Oh, dia nak pada mukjizat pelik-pelik macam Nabi Musa pula. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, apakah tidakkah mereka itu yang mengingkari akan apa yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum pada ni? Mereka juga mengingkari. Qalu sihrani tazahara, mereka berkatanya dua-dua itu, Quran dan Taurat itu adalah sihir yang salingnya bantu-membantu, tolong-menolongnya. Wa qalu, dan mereka berkata, inna bikulli kafiru, sungguhnya kami akan semua tu Quran ke Taurat ke, kami kufur ingkar. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahada minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Kalau begitu cabarlah mereka. Ni cabar. Fa'tu bi kitabin min 'indillah, maka buat marilah sebijinya kitab yang mari daripada Allah Taala. Huwa ahda, yang lebih memberi petunjuk daripada Quran dan Taurat itu. Yang mana attabi'hu, aku nak ikut ia. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu ni orang yang jujur. Orang yang jujur bercakap ni, marilah kitab. Kamu duduk bobel, kitab tak ada pun. Ya. Kitab tak ada pun. Ya. Duduk kata-kata pada Al-Quran, ya. Duduk kata-kata pada Al-Quran, ada kitab pun tak ada. Cuma tuk guru kita ada kitab. Kitab tuk guru dia. Kitab tuk guru dia buat apa? Ya. Tuk guru saya pun ada kitab. Tuk guru kamu ada kitab, tuk guru saya pun ada kitab, tuk guru lain pun ada kitab. Kalau setakat kitab buat sendiri tu, ya, kitab mana buku lah maknanya. Mana sekadar buku buat sendiri tu, ramai orang ada. Ya, ramai orang ada. Tapi dia kira itulah kitab. Orang kita ni kalau buku, dia boleh nampak jelas. Kalau sebut ada kitab ni, mana satu benda yang mesti kena betul. Jadi macam Quran kalau sebut kitab. Itu cara bahasa orang Melayu. Ya. Oh, belajar kitab ke? Oh, belajar kitab. Belajar kitab tu kalau kita bunyi macam Quran dengan hadis saja. Tapi bila sebut dia, kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab itu, ya, dia kira gitu. Nahwu pun dia panggil kitab ke apa. Memanglah kita sebut pun memang lagi kitab juga, tapi nak beritahu pada dia, kitab-kitab ni dalam bahasa Melayu dia adalah buku, makna dia. Kitab ni dalam bahasa Melayu buku. Dia bukan kitab dalam bahasa Melayu jadi kitab, tidak. Dia jadi buku, makna dia adalah buku. Macam juga madrasah. Madrasah ni mana apa? Sekolah. 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 Pondok. Pondok bukan sekolah. Pondok ni hotel. Pondok ni hotel.
Pondok-pondok ni tempat lepok. Kalau pondok tempat lepok. Madrasah ni sekolah. Madrasah ni sekolah. Sampai kalau di Kelantan, surau-surau dia panggil madrasah. Kenapa panggil madrasah? Balasah lah. Orang panggil balasah. Balasah ni madrasah lah. Mana yang panggil madrasah? Kerana situlah tempat budak-budak belajar Quran, apa belajar di madrasah lah biasanya. Belajar di surau-surau. Gitu. Kita ni jangan terpedaya dengan bahasa gitulah. Kan? Ni Arab. Kaspuk tu bukan Arab. Janganlah pula begitu. Arab juga tu. Kan? Untuk mabuk gitu pun. Kira mabuk lah juga. Kalau yang mabuk juga. Kan? Mabuk dengan daun ketung. Mabuk lah juga. Daun. Guna daun. Mabuk. Membuat mabuk dengan benda tu. Mabuk lah. Tapi ada orang tak guna mabuk kan. Tak buat guna mabuk untuk ubat penyakit. Ubat penyakit lain pula. Tengoklah. Jenis-jenis macam mana. Sebab aruk-aruk ni pun mari daripada apa? Mari daripada anggur. Anggur ni benda halal. Mari daripada berah. Berah pun benda halal. Kan? Mari daripada nenah kau. Benda halal nenah. Mari daripada Bali kau. Bali tu benda yang halal juga. Mana mari tu memang daripada benda halal. Tapi disalah guna buat jadi aruk. Buat jadi aruk, maka jadi aruk. Tak kira lah apa saja tumbuhan. Salah guna jadi orang Kelantan panggil tuak aruk. Tuak masam. Kalau tuak masam tu aruk. Mana guna kelapa tu. Buat air tuak biasa. Tapi bila jadinya tuak masam tu bagi orang Kelantan panggil dia itu untuk arak. Tapi dia tak panggil arak, dia panggil tuak masam. Setengah negeri pula kalau sebut tuak tu adalah arak dah. Setengah negeri. Setengah negeri ni Malaysia ni kalau kita kata minum tuak, mu minum arak. Dia akan kata mu minum arak sebab bagi bahasa dia, tuak tu adalah arak. Maka jangan kita keliru dengan bahasa lah. Jangan keliru lah. Itu biasa. Maka kitab dengan buku pun sama juga. Kitab, buku. Jadi kitab yang kita maksudkan situ, kitab daripada langit lah. Kitab daripada langit. Mari kitab daripada langit. Dia kata kamu boleh nak babak-babak gitu. Nak melompat-melompat gitu ketika duduk berzikir tu. Mari tunjuk. Kitab daripada langit. Mari tunjuk pada kita. Mana? Dah kamu tak percaya hak kita kata, tak ada. Mari hak kamu ada. Hak mari daripada langit lah. Kalau tak boleh wangi, mu tipu lah. Mu tipu. Kamu tipu saja kepada orang ramai, yang mana itulah cara sebenar untuk zikir pada Allah Taala dengan zikir dengan cara mengarut gitu. Zikir ni asalnya nak tunggu tenang kan? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub kan dalam Al-Quran disebut kan. Ingatlah zikir pada Allah Taala ni menenangkan hati. Tapi kita tengok pupuk dia ni tak tenang. Tak tenang kan duduk main melompat-lompat gitu. Melompat-melompat macam binatang liar kan. Kita tengok dia tu macam binatang liar. Kita tengok orang-orang mabuk duk buat gitu, ya samalah tu dengan orang-orang mabuk duk buat gitu. Ya, kita tengok orang-orang kafe hok duduk mabuk ke apa kan, duk pergi konsert ke mana ke. Gitu kadang-kadang. Ada pernah ke berlaku ke? Tak ada. Lepas tu kita boleh keliru, itu kita nak suruh jadi ni lah untuk tawah lah. Ada satu jawapan saya dengar gitu. Dia kata, yang kita duduk mutar tu dia nak bela Turki. Sufi-sufi Turki dengan Syam ni, ada juga sufi yang mengarut, Mu'tazilah, ramai di Syam ni. Di Syria mana. Jadi dia kata, kalau duduk mutar menari tu kan, dia sambil zikir tu, duduk mutar piyah tajam tu. Kopiah tajam tu. Lepas tu dengan macam pakai skirt gitu kan. Mutar gitu. Dia putar situ dia ikut arjan. Karena kononnya kita macam tawah lah. Jadi dia zikir pada Allah Ta'ala. Jadi dia kata, tak salah. Dia kiaskan dengan apa? Dia kiaskan dengan tawah. Kan kita duduk putar tawah tu, dia kata, tawah tu. Gitulah sama. Yang kita duduk buat. Kan tawah kan ibadat, kita duduk putar-putar tu. Jadi yang dia kias tu, sekarang ni yang kami buat apa putar-putar, jadi salah. Tawah boleh, ini takkan tak boleh. Dia buat kias gitu. Ada dalil? Ada dalil. Dalil yang dia kias tu lah. Itu kias yang batil. Itulah mereka ni. Lepas tu bila kita beritahu, dah kalau ya sungguh dakwah kamu. Tak pernah lagi sahabat
mentafsirkan tawaf tu, maka kita pun solat pun sambil berputar-putar ke kan? Ya, mana ada gitu. Duk main putar-putar pening gitu. Kita duduk putar-putar biasa gini pun pening dah rasa. Dia ni suka pening kali. Suka pening. Kita nak zikir tenang-tenang, dia nak zikir babak-babak gitu. Habis itu. Fa illam yastajibu lak, maka sekiranya mereka itu tidak dapat menyahut seruan cabaran kamu itu, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sungguhnya mereka itu ikutnya hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan tidak ada yang lebih sesatnya daripada orang yang mengikutnya hawa nafsu yang selain daripada petunjuk daripada Allah. Quran tak nak, hadis tidak mahu. Ya, yang dia naknya kitab pok dia. Kitab apa? Kitab sufi itu. Nah, kitab apa? Kitab tarikat dia. Yang ajar benda gitu. Itu dia nak. Yang dawai dia tu. Maka itu adalah yang dia naknya adalah hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah Taala tidak akan beri hidayah, petunjuk pada kaum yang zalim ini. Selagi dia kekal gitu, Allah Taala tak akan bagi hidayah. Maka kekallah dia tu sesat. Dia kekalnya sesat. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Dan benar-benarnya kami wassalna lahumul qawl. Kami gabungkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka perkataan, iaitu al-qawl situ adalah Al-Quran. Yang ini maksudnya sini adalah kami turunkan Al-Quran pada mereka. Silih berganti, itu mana dia? La'allahum yatadhakkarun, supayanya mereka itu mengambil peringatan. Alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Sungguhnya orang yang kami berikan kepada mereka itu Al-Kitab min qablihi, sebelum daripada Al-Quran. Hum bihi yu'minun. Mereka itu beriman dengan Al-Quran. Mereka beriman, mereka percaya dengan Al-Quran. Ini sebelum apa dia nafi pula lah. Kan? Apa dia pun kata pula alasan. Tu ahli kitab pun ada juga yang tak beriman tu. Kan? Ramai di kalangan ahli kitab tak beriman dengan Quran tu. Dia buat alasan tu pula. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan bila dibacakan kepada mereka ahli kitab itu, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, kami percayanya. Kami percaya dengan ia itu, kami percaya ia, innahul haq, sungguhnya ia itu adalah benar min rabbina, daripada Tuhan kami. Yakni apa tu? Al-Quran. Inna kunna min qablihi muslimin. Sungguhnya kami sebelum daripada ni pun, sebelum daripada Al-Quran ni pun, muslimin. Muslimin sini dengan mana muwahhidin. Kami sudah mentauhidkan Allah. Sudah tauhidkan Allah Ta'ala dah. Kami sudah tunduk patuh dengan ajaran tauhid ini dah. Mentauhidkan Allah Ta'ala dah. Jadi, Quran pula ajar tauhid. Benda yang sama. Benda yang sama. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah mendapat ganjarannya 2 kali. Untung. Orang ginilah untung. Orang yang cepat menerima dakwah. Di kalangan ahli kitab ada orang ini. Ada. Yang mereka itu dapatnya 2 kali, bima sabaru, disebabkan mereka itu sabar. Sabarnya mereka itu wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka ini sukanya menolak syirik itu dengan kebaikan. Dia tolak syirik itu dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah kalimah tauhid. Mana dia reject gitu je syirik. Sayyi'ah itu adalah kalimah syirik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Wa idza sami'ul lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan bila mereka mendengarnya perkataan yang lagha. Lagha ni mana perkataan yang mengarut, yang sesat, lagi syirik. Sebab lagha juga dengan makna syirik. Benda yang karut. Karut yang disebutkan antara yang besarnya adalah syirik, kekufuran, dan apa saja bentuk kezaliman, bentuk kezaliman terhadap Allah Ta'ala itu, maka itu adalah lagh. A'radu anhu,
mereka berpaling daripadanya. Bila mereka itu mendengarnya di kawasan tempat-tempat yang gini, mereka itu akan berpaling lagi daripada tempat itu. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna. Untuk kamilah amal kami, faedah kaminya amal kami. Walakum, untuk kamunya amal kamu. Salamun alaikum. Selamat tinggallah kamu. Salamun situ, salamlah ke atas kamu. Mana salamlah ke atas kamu? Yang ni mungkin salam, mungkin azab. Mungkin salam, mungkin azablah kamu. Yang ni kalau kamu beriman, selamatlah kamu. Kamu tidak mau beriman, azablah kamu. La nabtaghil jahilin. Kami tidak ikut, kita tidak bersaing, kita tidak berkawan, kita tidaknya bersama-sama, bercampur-campur dengan orang jahil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kau ya Muhammad. Sini ayatnya adalah nafi ikhtiar hidayah. Nafi ikhtiaril hidayah. Penafian adanya makhluk ini boleh usaha untuk bagi hidayah. Makhluk ni tidak ada kuasa, boleh ikhtiar, boleh usaha untuk dapatnya hidayah pada siapa-siapa. Walaupun keluarga dia sendiri. Ini ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bolehnya bagi petunjuk. Bagi jadi dapatnya petunjuk. Man ahbabta, orang yang engkau cintai. Contohnya Abu Talib. Contohnya Abu Talib. Abu Talib ni orang kafir. Abu Talib orang kafir. Jangan keliru pula Abu Talib tu tidak orang kafir. Abu Talib tu orang kafir. Dia ni, saudara Nabi pun tak kira lah. Dah kafir, kafir. Tapi orang kita ni tak puas hati. Tak puas hati dengan takdir. Jadi dia pun buat reka-rekanya pula. Abu Talib tidak. Islam lah, apalah. Islam lah, apalah. Tidak. Dalil yang sahih pun dalam Bukhari pun tidak. Dalam Quran pun tidak. Dan ini pun juga dalam riwayat lain pun beritahu ini ada kaitan dengan Abu Talib. Ini ayat ni ada kaitan dengan cerita Abu Talib. Tapi sebab sini bukanlah kita ambilnya bentuknya asbabun nuzul dia semata-mata, tapi kita kira sini adalah bentuk al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil iktibar akan Al-Quran ini, ambil kepada keumuman, umumnya ayat dia. Mafhum ayat dia. Bukan kita ambilnya perkhususan cerita dia. Perkhususan cerita dia tu tak penting mana. Tapi yang pentingnya adalah umum dia. Sebab kalau kita tengok perkhususan cerita, ni cerita orang ni, cerita orang ni, cerita orang ni, semua perkhususan belaka tu. Kalau Nabi, Nabi. Lepas tu bukan kita. Adalah untuk kita yang setengah-setengah tu. Secara zahir. Tapi tidak. Itu adalah untuk pengiktibaran untuk kita semua. Maka man ahbabta, orang yang engkau suka, engkau sayang. Sayang setara mana pun pada dia, kamu tak boleh bagi hidayah pada dia. Tengok isteri Nabi Nuh. Kekalnya dia itu, kekalnya dia itu dalam keadaan kufur. Tengoklah isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut pun sama juga kekal dalam keadaan kafir. Padahal kita fikir, bini Nabi tu, kan? Dia tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang dia cinta. Tak boleh. Dia tidak ada kuasa. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Taala lah yang bagi hidayah. Hidayah sini makna hidayah bagi sampai. Kita dah bahas dah kan daripada awal dulu kan. Maksud dia sini taufik. Taufik ini mana bagi sampai. Hidayah yang bagi sampai. Hidayah Nabi ni, Nabi pun hidayah juga, pemberi hidayah juga. Tapi bukan dipanggil pemberi hidayah gitu dengan makna petunjuk hidayah. Dia yang juru tunjuk. Mana tu hidayah? Tu dah ke hidayah. Mau nak ikut pun tak nak, sudah. Itu je. Nabi ni kerja dia tunjuk. Itulah hidayah Nabi. Allah Ta'ala pula, Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Allah Ta'ala ambilnya orang tu, bila dia nak bagi hidayah, Allah Ta'ala ambil orang tu, letak sampai di tempat dia nak. Mana nak suruh masuk syurga. Ejahnya Allah Ta'ala ejah orang ni buat dapatnya petunjuk supaya dia ni boleh masuk dalam syurga. Allah Ta'ala buat. Ni hidayah Allah. Hidayah Nabi dah. Hidayah Nabi ni hanya tunjuk-tunjuk. Dia tu. Gitu je lah isyarat. Kamu nak syurga, itulah syurga. Mu nak neraka, ni lah neraka. Mu nak ikutlah. Sebab tu, in alaika illal balagh, tidak kewajipan ke atas kamu melainkan
Sampaikan. Sampaikan saja. Mana sampai bagi tunjuklah. Ni. Bagi tunjuk saja. Tapi bukannya ambil orang itu bagi sampai. Pimpin orang itu bagi sampai. Tidak. Pimpin bagi sampai yang Allah. Dan pimpin bagi sampai ini dalam bahasanya kita panggil taufik. Dalam bahasa Arab kita panggil taufik. Mana taufik hidayah lah. Minta taufik hidayah. Taufik hidayah itulah. Bukan taufik hidayah tu orang. Kan? Ada setengah orang tu minta taufik tu. Ada budak lelaki nama Taufik. Jangan. Hidayah pula perempuan. Taufik dengan hidayah. Laki perempuan. Jangan. Bukan itu maksud dia. Jadi sininya adalah hanyalah bentuk hidayah yang dia tunjuk saja. Kamu boleh tunjuk boleh. Tapi sampaikan sebenarnya orang yang kamu sayang itu sampai kepada tempat dia. Al-isalah ilal matlub. Sampai ke tak? Takkan boleh sampai. Kerana hidayah taufik itu milik Allah. Allah saja boleh sampai. Sebab tu sini sebut walakinnallah, akan tetapi Allah Taala sahaja. Sini Allah Taala sahaja. Ya hadi man yasha, dia boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Sesiapa saja juga. Allah Taala sahaja dan siapa saja. Dua-dua saja. Faqat. Nah, mana Allah Taala faqat, man yasha faqat. Siapa saja yang Allah Taala kehendaki sahaja. Orang yang Allah Taala tak ingin tak dapat. Itu. Yang boleh bagi hidayah, Allah Ta'ala saja juga. Orang yang dapat hidayah pun, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sahaja. Yang selain daripada Allah, tak dapat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kerana dialah lebih tahu. Kamu tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Kerana hidayah ni tak adanya kuasa pada Nabi, kerana Nabi ni tak tahu. Tak tahu. Allah Ta'ala kata, wa huwa a'lamu. Dialah yang lebih tahu. Dialah yang lebih tahu terhadap orang yang dia beri hidayah itu. Orang yang dapat hidayah itu. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Contohnya, Umar. Bil muhtadin sini contohnya Umar. Ya. Tak tahu mana tiba-tiba Umar Allah Ta'ala pilih bagi hidayah. Sebelum pada ni menentang. Ya. Tiba-tiba dapat hidayah. Lepas tu, bila tengoknya Abu Talib pula, nampak baik dengan Islam. Baik. Tapi, beriman ke tidak? Tidak. Baik ke tak dengan Nabi? Baik dengan Nabi. Dia baik dengan anak saudara dia. Dia baik. Tapi baik dia tu dapat faedah tak? Umar pula siap menentang lagi. Tapi bila menentang, Allah Ta'ala baginya hidayah. Kerana Allah Ta'ala tahu hakikat dia. Umar ni jenis macam mana? Allah Ta'ala tahu. Maka dia ni sesuai untuk dapatnya hidayah Allah. Maka kerana inilah bukan kamu yang memilih. Allah Ta'ala yang. Maka kerana Allah Ta'ala ni pandai pilih ni kerana dia ni alim. Dia ni alim. Maka oleh itulah berkat ni juga pun Allah Ta'ala bagi. Hidayah ni berkat. Maka Allah Ta'ala saja boleh sampaikan berkat, orang lain tak boleh sampaikan kerana orang lain tak tahu menahu. Silap bagi berkat nayalah. Bagi berkat pada orang yang salah. Bagi berkat pada orang yang jahat. Mana boleh? Ya. Maka itu zalim mana namanya. Satu orang yang tak tahu menahu, dia beri pertolongan pada orang yang zalim. Ya, bagi berkat pada orang yang salah. Mana boleh? Maka sebab itulah berkat mesti kena tahu. Kalau tidak, orang yang nak memberi berkat itu akan ditipu oleh orang yang minta berkat. Kan? Orang yang minta berkat itu jadi kena tipu gitu. Dan ramai mana kena tipu boleh puasa ni? Kan? Okey, pahala orang yang mati. Dalam kubur tu. Daripada orang yang digelar, orang alim tu guru tu. Yang mengakunya kata, tak apa kita boleh kirim pahala kepada orang mati. Dia sibuk nak bagi pahala kepada orang mati. Padahal kena tipu gitu ya. Kena tipu kata siapa pahala. Tipu kata siapa pahala. Main mana? Tak ada. Dia rekod sendiri. Sebab nak bagi pahala ni bagi berkat lah maknanya. Nak bagi berkat ni kita ada kuasa? Tak ada. Nak bagi pahala pun juga dipanggil bagi berkat. Nak bagi pahala. Bagi berkat. Nak bagi berkat ni kita ada kuasa? Tak ada. Bila kita tak ada, macam mana kita boleh dakwah, kita boleh bagi? Mana boleh? Lepas tu bagi-bagi ni orang kaya. Kena ingat. Tu CP dia mudah. Orang yang nak bagi pada orang ni, dermawan ni, kan? Kerana dia ni kaya. Kerana kaya dia bagi. Mana dia ni perasan, dia ni ahli syurga. Dia ni perasan, dia ni ahli syurga. Sebab tu dia nak bagi. Bagi tak apa.
Kita dunia ni banyak lagi kita boleh buat amal. Kita ni orang baik dah. Kan? Jadi sekarang ni kita nak bagi-bagi separuh-separuh. Dalam bank pahala kita tu, pahala kita duduk dalam bank kita tu, kita nak bagi transfer setengah-setengah kepada orang-orang. Jadi sekarang ni siapa nak bayar. Satu kepala RM50. Kan? Zaman sekarang punya. Kan? Zaman sekarang. RM50, RM10. Kalau nak pahala banyak, pahala boleh puasa, bacaan boleh puasa lain pula. Bacaan boleh puasa bayar mahal sikit. Satu kepala. Nak suruh berapa kepala kirim. Kirim kepada orang mati tu berapa orang? 10 orang. Kira lah. Kalau hak special 50 contoh. 100 ke. 50 ke 100 ke. Kira lah per kepala tu. Maka jadi bisnes lah. Bisnes apa? Bisnes kirim pahala. Kirim pahala hak tak nampak. Kirim berkat yang tak nampak. Kena tipu gitu. Maka dia ni tahu. Tahu macam mana? Macam mana dia nak boleh kirim kepada orang yang Allah Ta'ala nak beri neraka kepada dia? Boleh ke dia kirim? Kan? Dia nak kirim pahala. Pahala ni pada satu orang yang Allah Ta'ala nak beri neraka. Lepas tu, pahala dia jadi, kalau duit lah, dia tu duit lah. Kalau pahala dia tu umpama duit. Mana duit dia tu seolah-olah bagi pada api. Api sia-sia. Kan kita dah belajar dalam Al-Quran, mana ada amal kita sia-sia? La yudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan iman kamu. Sama sekali Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan iman kita. Yang kita duduk bagi pada orang mati itu, tiba-tiba orang mati itu bukan ahli neraka, bukan ahli syurga macam mana? Ni kita bagi itu kepada orang kafir. Kita tak tahu hidup kita ni, kita tengok dia macam Islam. Tapi hakikat dalam hati dia, kita tak tahu. Cerita sebenar dia. Yang tahu cerita sebenar dia, Allah. Maka kita yang rasa dia tu macam Islam. Lepas tu kita kira pahala. Lepas kira pahala jadi bazir gitu lah. Jadi bazir. Macam bazir pahala. Bagi, mana bagi tak dapat apa-apa. Lepas tu kita nak tutup depan Allah Ta'ala pula. Ya Allah, aku dah bagi dah. Mau bagi pada siapa? Ada bagi pada waktu masuk neraka tu. Lepas tu siapa nak bagi pahala? Siapa nak bagi pahala? Mana kita nak pandai-pandai nak kata nak bagi pahala? Siapa dia? Jadi sinilah mesti kena tahu. Syarat dia adalah tahu wahwa a'lamu. Dan dia adalah Allah Ta'ala yang lebih tahu. Bil muhtadi akan orang yang nak dapatnya petunjuk itu. Wa qalu, dan mereka berkata, yakni musyrikun berkata, innattabi'il huda ma'akan nutakhattaf min ardina. Nutakhattaf min ardina. Berkatanya golongan musyrikin, sekiranya kami ikutnya hidayah bersama dengan pokok kamu, bersama kamu ni, nutakhattaf min ardina, niscaya kami ini akan disambar keluar. Nukhattaf ni makna dia sambar dengan segera, dengan cepat. Lalu diusirkan daripada tanah air kami. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apakah tidaknya kami sudah memberi tempat yang kukuhnya kepada mereka, haraman aminan, tanah haram yang aman, iaitu Mekah lah. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', dibawa marinya ke tempat itu, ke tanah haram. Samaratu kulli syai'in, buah-buah setiap sesuatu sebagai sumber rezeki. Lepas tu durian pun ada. Durian pun ada sana. Min ladunna, daripada kami. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapinya kebanyakan mereka la ya'lamun, mereka itu tak tahu. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Maka itu dan betapa banyaknya kami sudah binasakan negeri batirat ma'ishataha, yang jadi musnahnya penghidupan dia di sana, jadi musnah.
Batirat sini juga dengan makna fakhirat. Batirat dengan makna fakhirat. Jadi menyombong. Jadi sombong. Dan juga jadinya terpedaya dengan kesenangan. Terpedaya. Penduduk dia itu terpedaya dengan kesenangan kehidupan di negeri itu. Betapa banyaknya yang kami sudah binasakan penduduk negeri yang sedemikian. Fatilka masakinuhum, maka tempat-tempat mereka itu lam tuskan min ba'dihim illa qalil. Tidak menetapkan penghuni di situ selepas daripada mereka itu dibinasakan illa qalilan, mereka setengah-setengah tempat. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisi selepas daripada itu. Tak ada apa-apa. Kamilah jadi ahli warisnya, kerana ahli waris mereka tu sudah tidak ada. Ahli waris di tempat itu sudah tidak ada, maka diserahkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi ganti kepada yang lain pula. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Dan sama sekali ya Tuhan kamu tidak akan membinasakan negeri itu. Yang ini adanya penduduk negeri yang ingkar kufur itu. Hatta yab'atha fi ummiha, sehinggalah Allah Ta'ala akan hantarnya di ibu negara dia. Mana pucuk sesat ni adalah ibu negara. Rasulah, hantarnya Rasul. Hantarnya Rasul di situ. Sebab ibu negara ni kira-kiranya tempat ramainya bijak pandai. Dibandingkan di kampung. Di kampung ni tak ramai yang bijak pandai. Itu tak ramai. Kampung ni biasalah. Mana tak tahu apa-apa. Banyak tak tahu. Maka Allah Ta'ala hantarnya yang di tempat yang ramai. Kebanyakannya ramainya bijak pandai di situ. Iaitu mana? Di ibu negara. Rasulan, hantar Rasul ke situ, yatlu alaihim, membaca kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidak sama sekali kami membinasakan penduduk negeri itu, illa wa ahluha zalimun, membinasakan negeri itu melainkan penduduk negeri itu buat zalim. Penduduk negeri itu buat zalim, maka akibatnya Allah Ta'ala bagi azab ke mereka itu. Habis itulah, wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.